Clear, clear. Clear? Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dengar okey ya? InsyaAllah. Ustaz Soleh baca dah ke pembukaan majlis? Dah baca belum? Belum lagi. Ustaz teruskan tak apa. Ustaz teruskan. Okey, okey. Alamak, saya Datuk datang dah kejap. Okey, sekejap. Datuk lewat Datuk. Lorat dah? Dah. Okey, sekejap saya nak Datuk dalam. Datuk dengar sekali. Ada rakan kelab saya, Datuk Jalal. Datang minum. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Zikru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahabati radhiyallahu ta'ala fil kutubil al-mutaqaddimati 'ala al-Quran. Iaitu penyebutan tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat radhiyallahu ta'ala di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Yakni kitab-kitab yang terdahulu daripada Al-Quran. Maksudnya penyebutan tentang sifat baginda dengan sahabat telah tertulis di dalam kitab-kitab terdahulu, iaitu Taurat, Injil, Zabur, dah tertulis sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Akhraja Ahmad an Atha' ibn Yasar radhiyallahu ta'ala qala laqitu Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu ta'ala anhuma faqultu akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Taurat faqala ajal wallahi innahu la mawsufun bi Taurati bisifatihi fil Quran. Ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa hizra lil ummi anta abdi wa rasuli samaituka al mutawakkila la fazzun wala ghalizun wala dakhabun fil aswaqi wala yadfa'u bis sayyi'ati as sayyi'ah walakin ya'fu wa yaghfiru ولن يقبضه الله حتى يقيم الملة الأوجاء بأن يقول لا إله إلا الله يفتح به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبنا غلفا وأخرجه البخاري. Dan Imam Ahmad telah mengeluarkan daripada Atha' bin Yasar rahmatullah alaih telah berkata, aku telah bertemu dengan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Lalu aku pun berkata, khabarkanlah, yakni beritahulah aku tentang sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berada dalam kitab Taurat. Lalu beliau berkata, baiklah. Demi Allah, sesungguhnya ianya benar-benar disifatkan di dalam Taurat dengan sifatnya di dalam Al-Quran. Iaitu, wahai Nabi, sesungguhnya aku telah utuskan engkau sebagai saksi dan pemberi berita gembira serta berita ancaman dan penjaga bagi ummi. Ummi ini ialah orang yang buta huruf. Ummi ini dikhitabkan, ditujukan kepada orang Arab. Kamu adalah hamba-Ku dan Rasul-Ku. Aku namakan kamu sebagai orang yang bertawakal. Tidak pernah berburuk akhlak dan tidak pernah berlaku kasar dan tidak pernah bising di pasar-pasar. Dan beliau tidak menolak, membalas keburukan dengan keburukan. Akan tetapi beliau memaafkan dan mengampunkan. Dan sekali-kali tidak Allah mengangkatnya sehinggalah mereka mendirikan agama yang bengkok. Dengan bahasanya mereka berkata, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dia yang membuka dengannya akan mata-mata yang buta dan telinga-telinga yang pekak dan sedikit penjelasan. Jadi Imam Ahmad telah mengeluarkan dalam salah satu hadis
Rasul dan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum telah tersebut di dalam kitab-kitab terdahulu. Bermakna baginda dan sahabat telah diberitahu dalam kitab-kitab terdahulu. Bermakna dalam kitab Zabur, dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil dah kenal. Sebab tu pendeta-pendeta Yahudi mereka tahu Nabi akhir zaman akan keluar di kalangan sampai sekarang kita boleh mengahwini wanita ahli kitab dan boleh sembilan ahli kitab. Tapi syaratnya beliau betul-betul berpegang pada kitab-kitab terdahulu, bukan tapi kata ulama mungkin tak ada dah. Ahli kitab dalam pada zaman ini tak ada. Walaupun satu mereka mengatakan mereka masih lagi berpegang kepada Injil yang asal, tetapi diragui juga. Walaupun mereka okey. Jadi daripada Atha bin Yasar, beliau telah berkata, aku telah bertemu dengan Abdullah bin Amr bin As. Atha bin Yasar, beliau bertemu dengan sahabat iaitu Abdullah bin Amr bin As, dan beliau adalah salah seorang daripada penulis Abdullah bin Amr bin As ni. Jadi beliau pun berkata, iaitu Yasar berkata kepada Abdullah, di dalam kitab Taurat. Maka beliau pun berkata, baik, aku boleh beritahu demi Allah. Beliau mulakan perkataan dengan demi Allah. Jadi apa kita panggil muhawarah. Muhawarah ni maksud dia ialah menjadi kebiasaan mereka kalau bercakap wallahi. Walaupun bukan orang Islam. Orang Arab ni kalau siapa-siapa pergi ke negara Arab, dengar perkataan wallahi ni biasa je. Walaupun pelacur cakap macam tu, wallahi syekh. Dia akan cakap wallahi demi Allah. Jadi dia kata demi Allah, sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam dan bersama sahabat betul-betul benar-benar telah disifatkan dalam kitab Taurat. Mana? Tengok, kitab Taurat siapa yang kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi mana? Bermakna baginda sallallahu alaihi wasallam serta sahabat telah tertulis sifat mereka dalam kitab Taurat lagi. Mana tak boleh nak sangkal kita. Maka dia kata baginda beserta sahabat ni telah sifat mereka ini telah tertulis di dalam kitab di dalam Taurat seperti mana dalam Al-Quran. Serupa je. Dalam Al-Quran beritahu sahabat dengan baginda macam ni, gitulah dalam kitab Taurat. Serupa je. Tak ada beza. Cuma lafaznya gini. Wahai Nabi, iaitu Nabi tuju kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami telah utuskan engkau. Pertamanya, Allah beritahu kami utuskan engkau wahai Muhammad pertama sebagai saksi. Apa maksud saksi? Saksi ni ialah baginda akan menjadi saksi seluruh umat-umat terdahulu. Baginda akan menjadi saksi di akhirat nanti sebab di akhirat nanti semua umat-umat nabi-nabi terdahulu mereka akan dakwa. Mana kata bukti dia seorang nabi? Maka baginda akan bangun, baginda kata dia seorang nabi, dia seorang nabi, dia nabi, dia nabi. Ni, pertama kerja baginda. Maksud baginda dihantar. Kemudian wa mubasyiran, pemberi berita gembira. Baginda datang untuk memberi berita gembira. Itu tentang syurga, tentang pengampunan Allah. Dan wa nadhira, dan memberi berita ancaman tentang neraka, tentang balasan kalau buat jahat. Kemudian wa hizral lil ummi, dan baginda ada penjaga bagi ummi. Okey, kat sini ummi ni digelar sebagai orang Arab ni ummi sebab orang Arab ni dia buta huruf, dia tak pandai menulis, tak pandai membaca. Seluruh orang Arab dulu. Lepas tu orang Arab ni di antara kaum yang tamadunnya sangat-sangat rendah.
Tapi bila baginda datang, semuanya berubah. Walaupun baginda sendiri adalah ummi. Baginda sendiri tak pandai membaca, tak pandai menulis. Tapi ini adalah kelebihan, kemuliaan untuk baginda. Tapi untuk orang lain, kalau dia tak pandai membaca dan menulis, dia bukan kemuliaan. Jadi orang Arab ni, dulu orang pandang rendah orang Arab ni. Bangsa yang teruk, akhlaknya teruk, tamadunnya teruk. Gitulah. Jadi baginda datang sebagai menjaga mereka ni. Dan tengok, Allah beritahu, wahai kamu Muhammad, anta tertuju kepada baginda. Kamu wahai Muhammad adalah hamba aku dan rasul aku. Dan aku telah namakan kau sebagai al-mutawakkil, orang yang bertawakal. Memang baginda adalah seorang yang sangat tinggi tawakalnya. Apa saja baginda bertawakal. Ini lagi satu sifat baginda, ialah baginda tidak buruk akhlak. Baginda tak pernah berburuk akhlak. Hatta Abu Jahal sekalipun kalau tanya macam mana Muhammad ni satu orang yang baik. Tak ada satu orang kafir Quraisy pun mengatakan Muhammad ni jahat. Tak ada. Dan baginda tak pernah bersikap kasar. Berlembut sama. Dan baginda tidak bising di pasar-pasar. Masya Allah. Kat sini mungkin ramai yang tak tahu. Maksud bising kat pasar ni, kalau kita berjual di pasar, kita dilarang untuk bertempik. Contohnya orang jual ubat lelong. 3-10. Ini dilarang dalam Islam. Berniaga tak boleh kita tinggikan suara. Contohnya orang buat lelong kan, tepuk meja tu. Maka dilarang dalam Islam. Islam bila berada di pasar, diam je. Orang datang, kedai dia, okey, diterima. Kemudian, inilah sifat toleransi sahabat. Kalau contohnya kedai dia, selalu orang datang. Kedai sebelah tak datang. Dia suruh pergi kedai sebelah. Itu sifat sahabat. Okey. Dan baginda tidak menolak kejahatan dengan kejahatan. Baginda tak balas. Orang buat jahat pada dia, baginda tak balas. Baginda pernah dibunuh. Baginda pernah diletak najis unta atas kepala. Baginda tengah semayang. Orang letak najis unta atas kepala. Baginda tak balas pun. Tak pernah balas. Sedangkan baginda boleh dia nak balas. Akan tetapi baginda memaafkan dan mengampunkan. Tengok ini sifat baginda. Pemaaf. Jadi kita juga mungkin benda lain kita tak mampu nak buat sifat-sifat lain. Tapi memaafkan orang ni cukup senang. Orang buat salah terus maaf. Ini sifat yang mampu kita ikut. Jangan ada dendam. Tidur malam, sebelum kita pejam mata, maafkan semua orang, jangan ada dendam. Ini semua orang boleh buat. Siapa ada sifat macam ni, tengok macam mana Allah bagi pada dia. Dan Allah tidak sekali-kali mengangkat baginda sehinggalah mereka ni mendirikan agama yang bengkok. Jadi bila jahiliah dah mula syirik pada Allah, maka baginda diutuskan. Supaya apa? Supaya mereka mengucap la ilaha illallah. Ini dia tujuan. Nabi dan Rasul-Rasul datang untuk mentauhidkan mereka. Dan baginda adalah pembuka bagi mata-mata yang buta. Maksudnya lah orang yang buta hati, buta pandangan, maka baginda diutuskan sebagai pembuka. Dan menjadi pembuka bagi telinga yang pekak, dulu tak nak dengar kebenaran, baginda datang bawa supaya mereka dengar kebenaran, dan hati-hati yang keras, hati-hati yang dah tertutup, baginda datang untuk membuka hati mereka. Jadi hadis telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dah tentu sahih. Jadi ini salah satu sifat baginda bersama sahabat. Maka mudah-mudahan kita semua dapat ambil. Tak ambil semua, ambil yang mana mampu. Yang paling mudah, macam mana saya beritahu tadi, iaitu maafkan orang. Jangan ada dendam. Jadi insyaAllah mudah-mudahan pagi ini kita semua dapat sesuatu. Mudah-mudahan kita tidak ada lagi sifat dendam, tidak ada lagi sifat iri hati, menjadi seorang sangat pemaaf. Jadi insyaAllah, saya serahkan kepada semula kepada siapa? Ustaz? Boleh, insyaAllah. Habis lah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Maulana kita, Maulana Ruhul Amin, di atas perkongsian hadis daripada Maulana pada pagi ini. Saya serah kembali kepada Coach Ana Rizwan. Silakan.
Kusana ada? Ini Pak Placement Index. Okay, Assalamualaikum, terima kasih Ustaz Soleh, terima kasih pada Maulana, Masya Allah, Tabarakallah. Okay, syukur saya sangat nampak hari ni kita dapat belajar sesuatu. Okay, belajar memaafkan saja. Kalau tidak ditegur, kadang-kadang kita terlupa. Okay, so sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada semua rakan kelab. Okay, thank you yang login awal hari ni. Dah start minum dah ke? Dah start sarapan dah? Okay. So, semua orang jelas kan suara saya kan? Yang jelas cuba tekan. Kita buat senaman sikit, senaman jari. Tekan nombor 1. Saya nak tengok siapa yang paling cepat tekan. Maksudnya dia tu memang paling cergas. Okay, semua sel-sel dia berhubung. Okay. Dia ada seorang ni, tetamu Ruby. Dia tak dengar suara. Okay, siapa yang tak dengar suara tu, ada perasaan someone tak dengar suara, tolong bantu rakan kelab kita. Okay, so Assalamualaikum, selamat datang. Nama saya Ana, saya daripada Ipoh. So hari ini saya ambil tanggungjawab untuk bertugas menyampaikan dakwah kesihatan. Okay. Okay, semua orang nampak ke slide saya? Okay, so rasanya jelas saya punya slide? Okay, inilah saya. Okay, sebelum tu saya nak menjemput Ustaz kelab kita, Ustaz Soleh sekali lagi untuk bacakan doa pembukaan. Okay, dijemput Ustaz Soleh. Jom kita sama-sama bagi memberkati kelab kecoh kita. Jom kita sama-sama baca doa. Buka majlis kita dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jom kita sama-sama baca doa pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kembali kepada host kita yang luar biasa, Coach Ana, silakan. Okay, terima kasih Ustaz Soleh. InsyaAllah. Okay, saya stop share sekejap. Okay, kita nak berkenalan sekejap. Kita tengok siapa rakan kelab yang masuk hari ni. Okay, ada kesempatan ni. Kalau you all rasa ada lagi rakan-rakan yang perlu dibantu untuk lebih sihat, share saja link yang kita ada tu. Tanya pada coach. Okay, so saya nampak kat sini. Wow, tim coach Aida Aziz dekat Jengke. Okay, tim Dr. Zakia daripada Kuantan. Masya Allah, tabarakallah. Ramai yang nak sihat dalam ni kan. Okay, tu, oh wow, Ana Rizal daripada Ipoh. Okay. Kak Faiza Zainal daripada mana ni? Hai Kak Ma, Kak Mala. Okay, Alhamdulillah. So, kalau boleh, saya nak minta kasih sayang semua, bukalah video. Sekurang-kurangnya, tak adalah komunikasi dua hala. Boleh kan? So, hari ni kita seperti biasa kena ada senaman jari. Okay, supaya saya nampak, wow, ada lagi orang kat dalam ni. Okay, nanti kalau saya minta chat, biasa-biasakan diri untuk chat. Okay, supaya kelab kita lebih meriah. Gitu. Okay. Seperti biasa, tak dibenarkan membuat rakaman suara dan video. Okay, kalau you all nak ambil gambar, boleh nak screenshot kan. Tapi saya lebih suka, siapa nak kat sini yang
ilmu tu dia lebih bermanfaat. Saya lebih suka you all menulis. Tu lagi bagus. Okey? Ada senaman jari gitu kan. Okey, biasakan menulis. Okey, so sekali lagi selamat datang kepada tetamu baru. Tahniah saya ucapkan. Okey, ni saya ada belajar sesuatu. Kenapa coach kat dalam ni? Mesti ramai tanya, kenapa coach kat dalam ni suka sangat tepuk tangan? Suka tepuk tangan, suka angkat tangan. Okey, sebab apa? Ni untuk senaman jantung. Siapa yang sayang jantung? Jantung dia kat mana ni? Buat love sikit kat jantung. Kat sini kan. Okey, selamat jantung. Okey, tepuk tangan, bagi kuat. Okey, selalu angkat tangan, selalu buat senaman jari, chatting, banyakkan pergerakan sebab jantung anda akan lebih aktif. Gitu. Tak semestinya perlu berlari. Okey? Okey, dah keluar dah. Ni saya dulu. Ramai dah kot yang kenal kat saya. Tapi ada lagi yang baru belum kenal. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Siti Rohana Idris. Okay, orang panggil Coach Ana. Dulu orang panggil Cikgu Ana sebab saya mengajar. Okay. Saya berusia 42 tahun. Ibu kepada 4 orang anak. Okay, seorang suami. Okay, saya dulu background ialah pengusaha pusat tuition yang Masya Allah Tabarakallah yang terlalulah sibuknya. Okay. Sampai nak bercakap dengan anak pun kadang-kadang tak ada masa. Okey, sangatlah sibuk dengan urusan kerja. Okay, jadi apa jadi dengan saya? Bila ada kehidupan yang macam tu selama lebih 10 tahun, saya dah mula stres, saya tak happy. Okey, sebab apa? Kalau kita tak ada masa untuk family, memang kita takkan happy. Dan paling buruk sekali, okey, jangan ingat cikgu-cikgu tu, okey, yang selalu pegang buku, yang selalu mengajar tu, dia ada ilmu pemakanan. Okey, kalau ada ilmu pun belum tentu lagi dia amalkan. Sebab apa? Tak ada kesedaran. Itulah berlaku dekat saya. Saya ada tabiat makan yang sangat buruk dulu. Okey, pagi saya tak sarapan. Sebab apa? Saya takut nak makan. Ada kat sini yang geng skip sarapan pagi. Jom buat senaman jari. Siapa yang dulu suka skip sarapan pagi, tekan nombor 2. Okey, nombor 1 dah, tekan nombor 2. Yang suka skip sarapan pagi. Saya skip sarapan pagi. Kalau saya sarapan pun, saya akan cari kuih-kuih. Saya tak mau makan nasi. Saya orang yang takut makan nasi. Ada dekat sini yang takut makan nasi? Okey, check. Nombor 3 pula. Wow. Ramainya. Kita nak tengok ni. Siapa ni yang skip sarapan pagi, yang takut makan nasi. Okey. Supaya saya taklah rasa saya seorang je yang pelik kan. Okey. So, apa jadi dengan saya? Saya akan makan bila masa saya lapar saja. Lapar sangat baru saya makan. Masa tu saya akan makan banyak makan tanpa sedar. Lepas tu habis tuition pukul 11 malam barulah saya dinner. Nampak? 11 malam guys, baru nak dinner. So apa jadi dengan saya? Selama 10 tahun tu saya membesar dengan jayanya dan saya tak peduli pun kepada berat badan saya. Sebab saya duk nampak apa? Saya dah 70 kilo tapi saya duk nampak orang lain lagi besar pada saya. Jadi saya rasa macam saya okey. Gitu kan. Sebenarnya saya dah mula tak sihat. Okay, saya dah bila tabiat makan yang buruk, apa yang kita makan tu, okay, itulah yang akan jadi dekat kita. Okay, so apa jadi dengan saya? Saya sembelit, saya pernah sampai 3 minggu tak boleh buang air besar, orang tak tahu. Takkan saya nak cerita kat orang kan? Okay, saya pernah 3 minggu tak buang air besar, hari-hari makan tapi tak boleh buang air besar. Saya lah dulu kan. Okay, lepas tu saya mula bila toksin duduk dalam perut kita terlalu lama, okay, so dia akan pergi ke tubuh kita. Saya jadi migraine, pernah sampai tahap kepala saya yang belah kanan ni dia membengkak dan sangat panas, sangat sakit. Saya kena ambil air batu letak dekat kepala kan. Sendi saya sakit, berbunyi-bunyi dulu. Dan saya macam, Masya Allah, kenapa dengan saya? Memang saya tak ada kecil manis, darah tinggi saya tak ada, kan? Tapi saya ada penyakit yang macam tu. Okay? So, sampailah satu hari saya berkenalan dengan Kelab Nutrisi. Okay, saya berkenalan dengan Kelab Nutrisi. Terima kasih kepada orang yang menjemput saya, iaitu kakak saya. So, always say thank you to our sponsor yang menjemput kita, memperkenalkan kita. Okay, thank you kepada kakak saya.
Diajak pergi kelab nutrisi, saya sedut pagi, sarapan pagi tu, wow, saya kata bestnya, tak payah kunyah-kunyah. Kan? Tak payah nak kunyah-kunyah, sedut je, sedut. Lepas tu kenyang sampai tengah hari dan amazing, saya pun tak sangka hanya tukar sarapan pagi, ubah gaya hidup yang lebih sihat, belajar minum air, toing, saya dah turun 14 kilo. Amazing kan? Siapa kat sini yang dah ada result turun berat badan, boleh share. Anda dah turun berapa kilo? Okay. So seronok rasa lagi seronok. Okey, inilah saya dulu nampak, ya Allah, bukan jaga seorang anak saya jaga lebih pada 300 orang student. Masya-Allah kan. Macam-macam kerena inilah kehidupan saya 10 tahun dulu. Selama 10 tahun lah saya hidup dalam keadaan stres macam ni. Bukan tak happy. Cuma kemampuan manusia. Jujur kita tak mampu sebenarnya. Ni gambar lama tahun 2009. Okey, setelah saya sihat, apa jadi? Saya mulalah bantu kawan-kawan saya, bantu yang orang saya sayang kan. Dia jadi sendiri. Bila kita sihat, kita rasa nak tolong. Ada kat sini yang macam tu. Dia dah sihat, dia rasa, detik dekat hati nak bantu orang lain. So, saya pun belajar buka kelab nutrisi. Saya kata, mainlah makan kat rumah saya. Kan, saya bancuk. Saya cakap macam tu kan. Okey, datang kat rumah saya daripada seorang, lepas tu datang lagi orang ni pun jemput orang ni kan. Okey, alhamdulillah. Sekarang ni kelab kami dah lebih daripada 5 buah kelab, okey, dekat Bera dan juga dekat Ipoh. Okey, tahniah kepada pasukan tim Bera yang terus bersama dengan misi nutrisi ni dakwah kesihatan. So, aktiviti kami bukan setakat sarapan pagi je. Kami ada buat hari cheat day, hari yang semua orang boleh makan. Makanlah apa nak makan. Okey. Kita ada buat slim marathon untuk siapa yang nak program turun berat badan. So kita ada buat fit club untuk orang yang suka senaman. Nampak tak? Benda-benda ni inilah yang dipanggil aktiviti gaya hidup sihat. Okey? Bila kita sihat, banyak perkara kita boleh buat. Okey, saya sangat seronok dengan kehidupan saya sekarang ni. Okey, so saya nak share satu lagi. Boleh saya share satu slide lagi. Ni slide yang saya sangat suka. Okay, apa hikmah dia? Setiap kejadian apa yang berlaku dekat kita. Okay, dulu saya diuji dengan cabaran masa, cabaran kesihatan. Rupa-rupanya Allah nak bagi hadiah yang lagi besar. Bila saya sihat, saya dah ubah gaya hidup saya, Masya Allah. Allah hadiahkan saya masa yang banyak dekat family. Saya kerja dari rumah saja. Okay? Kalau mak ayah saya datang dekat Ipoh ni, saya ada banyak masa dekat diorang. Saya boleh duduk sama-sama, makan sama-sama. Okay? Boleh ajak anak, boleh main dengan anak. Again, boleh selalu pergi bercuti dengan anak. Dulu guys, saya nak share dengan you all, okay? Saya kerja, okay? Tapi saya susah nak pergi bercuti dengan anak. Sebab apa? Tak ada masa. Ada dekat sini orang yang macam tu. Dia kerja tapi dia tak ada masa. Saya lah tu. Kita geng. Okay? So, Masya Allah, luar biasa Okay? Bila dah sihat ni, dah boleh dah pergi gym. Dulu tak boleh guys, lutut berbunyi. Saya rasa orang fitness pun takut dengan saya kan. Kan relay pula. Tulang kakak ni. Okay, so sangat happy kan. Seronok bila kita dah sihat. Okay, saya stop share sekejap. Saya nak tengok siapa yang masih ada. Okay. Wow, amazing. Hari ni tepukan kita ada 29 orang rakan kelab. Okay. Amazing kan. Okay, so saya sambung lagi. Wow, ada Cikgu Siti. Ada 2,900 coach, yes. Power. Okay. So, saya share lagi. Okay, yang ini kena get ready dengan buku dengan pen ini kena fokus. You fokus kejap je topik ni, insya-Allah. Sebelum tu, Masya Allah. Itulah Coach Shana selalu terlupa slide. Okay. Yang saya share tadi, saya tukar sarapan pagi kan. Yang inilah sarapan pagi saya sekarang ni. Ada 3 langkah. Okay. So, memang kita bermula ambil yang teras je dulu. Okay. Langkah 1, aloe vera. Yang betul panjang tu kan. Yang air dia jernih tu. Okay. Itu untuk penghadaman, untuk bersihkan usus kita. Okay. Macam kita lah. Kalau kita makan, kita nak makan yang sihat.
Okey, kita mesti tak mau usus kita kotor kan? Okey, so kita mula dengan langkah 1, bersihkan usus kita. Okey, yang kedua, lepas langkah 1, langkah 2, timis. Timis saya lagi suka. Okey, timis dia membakar lemak badan. Okey, dia buang toksin-toksin yang dalam badan ni. Dia anti-aging. Siapa yang tak suka jadi tua? Walaupun umur dia tua, makin berumur, tapi dia tak suka jadi tua. Minumlah banyak tea mix. Okey, dia awet muda kan. Muka pun lepas minum teh kan macam senyum je. Dia jadi sendiri tau, senyum je. Okey, dan dia bagi energi pada kita. Sangat best. Okey, bayangkan saya kadang-kadang pagi ambil sampai 2 sudu. Satu hari 2-3 kali saya ambil. Okey, amazing best. Okey, last sekali, nombor 3. Bila you dah buang toksin dalam badan, okay? Usus pun dah bersih, janganlah masukkan makanan yang tak baik pula dalam badan. Kan? Okay, jadi makanan tak baik tu macam mana? Makanan yang bergaram, masukkan gula, masukkan minyak, lemak, pewarna pengawet. Kan dah tak healthy semula. Jadi kalau kita nak sihat, ambil nutrition. Nutrition ni makanan yang seimbang. Karbo, protein, fiber semua dah ada. Yang paling best ada makro dan mikronutrien. Amazing. Macam mana kita nak dapat sarapan yang macam tu setiap pagi? So tak payah pening kepala, tak payah duduk nak cari buah sayur berlambak-lambak satu bakul tu. You just sedut 1 gelas shake ni saja. Wow ke wow. Okay. So kita pergi ke topik kita. Okay. Saya nak screenshot sekejap. Sekali je lagi. Okay, kita jadi artis ya. Masuk kelab memang gitu. Gambar je. Okay, siapa ada gelas? Jom, kita screenshot. Shake. Yang shake pun shake lah. Yang teh pun teh. Okay. Siapa nak ambil gambar? Semua pegang gelas ni. Tolong ambil gambar. Saya ambil. Tolong teacher. Okay. Halakan muka anda ke kamera. Page 1. Page 1. Okay. Page 2. Okay. Wow, amazing. Siapa nak jantung sihat? Tepuk. Gitu. Okay. Dah. Dia kalut dah nak share screen macam mana. Okay, Sat. Okay, saya sikit je lagi. Okay, so fokus ni topik dah senang je. Senang je topik ni. You fokus topik ni. InsyaAllah kan. Hari-hari rasa best. Okay, topik glycemic index. Kalau susah nak sebut dia GI. Okay, GI. Gitu. Nanti orang masuk kelas kecoh, orang tanya, Kak, hari-hari masuk kelas kecoh belajar apa? Hari ni belajar topik GI. Okay. So ni lah topik. GI ni berkenaan dengan makanan. Sebab hari-hari kita makan kan? Sebab tu kita kena ada ilmu pemakanan. Okay, GI ni kenapa kena belajar? Sebab kalau kita tak tahu ilmu GI, kita akan berada dalam keadaan selalu lapar. Cepat lapar, susah nak kenyang. Tahu, saya lah dulu macam tu kan. Pukul 12 start makan, pukul 2 jam lepas tu lapar lagi, makan lagi. Okay, so selalu makan, susah nak kenyang. Sebab saya makan makanan yang salah. Okay, so kita ambil fahamkan sikit. GI ni ialah makanan daripada karbohidrat. Belajar dulu kat sekolah kan, karbohidrat. Belajar karbohidrat. Okay, dan bila dia masuk je dalam mulut kita, dia akan bagi kesan dekat paras darah dalam badan ni, glukosa kita. Okay, faham dah sikit Karbohidrat masuk dalam badan, dia akan memberi kesan kepada glukosa dalam darah. Gitu. Okay, so ada bacaan dekat GI ni, dia ada 3 bacaan. Kalau bawah 55 tu rendah. Okay, 56 sampai 69 tu sederhana, tengah-tengah. Okey, 70 ke atas tinggi. Okey, dia sampai 100 tu tinggi. Okey, ni contoh ni kita cerita sikit. Seronok cerita kan. Okey. Contoh, kita ambil makanan yang tinggi GI, yang 70 tadi. Yang 70 tadi. Jadi, glukosa dalam darah kita ni akan cepat naik. Tuing, dia naik. Okey, lepas tu
Bila glukosa cepat naik, ini yang kita panggil insulin spike ni. Okey, insulin spike ni menyebabkan gula cepat naik dan cepat turun, turun. Bila dia turun dengan cepat, wow, badan kita akan hantar isyarat dekat otak bagi tahu awak kena makan, awak lapar. Nampak? Okey, kita baru je makan tadi. Lapar lagi. Okey, jadi bila lapar kita buat apa? Kita makan. Makan lagi makanan yang tinggi GI. Okey, naik lagi glukosa darah kita. Cepat naik, dia cepat pula turun. Turun dengan laju. Okey, otak pun hantar lagi isyarat pada badan hantar lagi isyarat dekat otak. Oh, awak kena makan lagi. Okey. So itulah yang berlaku dekat kita, turun naik glukosa kita pun makan, akhirnya apa jadi pada kita? Mulalah gemuk lah kan. Nak diet tapi badan cepat perut selalu rasa lapar sebab salah makan. Okay, so apa solusi supaya kita tak terjebak dengan fenomena ke atas tu? Okey. Nombor satu, kita akan selamat apabila kita hanya fokus pada makanan yang rendah GI. Yes, nombor satu, kita kena belajar makanan yang rendah GI. So hari ni Sat lagi ada slide yang dia akan share apa makanan yang rendah GI ni, yang tak bagi kita berlaku insulin spike ni. Okey. Sebab makanan yang rendah GI akan buatkan kita kurang mengantuk. Kan? Kalau kita makan nasi lemak contohnya, lepas tu terus rasa tak berat mata lepas tu. Maksudnya ada something lah tu. Mesti ada yang tinggi GI. Okey. Kita rasa lebih bertenaga. Okey. Lepas tu nafsu makan kita yang duk selalu bergelora tu dia akan smooth je, dia akan slow down je, bertenang je. Okey, so badan kita rasa lega dan masya-Allah. Kenapa saya tak nampak slide ni? Okey, badan kita rasa lega dan ketagihan pada makanan pun berkurang. Seronok tak jadi macam tu? Okey? Sabar tahu, sekali lagi ada slide yang apa makanan. Okey, apakah senarai makanan yang rendah dan sederhana GI ni? Okey, so sekali lagi saya share. Number 1, Formula One Nutrition. Okey, Formula One Nutrition tu shake kita lah. Sebab dia punya GI dia 18 ke 22 saja. Dan dia lebih rendah daripada pisang. Sebab tu kalau you makan shake, walaupun dia sedut-sedut macam tu je, okay, you akan macam lama tak lapar lah. Macam tu kan. Okay. Walaupun cecair. Siapa dah mula rasa macam tu? Taib kat situ. Number 5. Okay, so insyaAllah hari ni kita akan belajar berikan makanan yang terbaik untuk diri kita. Sebab apa? Islam memang ajar kita makan bukan sekadar untuk hidup. Okay? Kita jadikan makanan tu satu ibadah. Saya lah cerita saya. Saya dulu hanya fokus kepada makanan yang halal dan sedap. Bila saya masuk ke Kecoh, saya dah mula belajar, okay, cari makanan yang halal dan thayyiban. Gitu. Okey, inilah yang saya cakap tadi tu. Okey, yang warna merah tu, okey, kita punya paras glukosa dalam darah kita. Nampak? Bila kita makan makanan yang tinggi GI, dia cepat naik. Tu nampak yang warna merah tu, dia cepat naik. Lepas tu dia cepat turun. Okey. Berbanding dengan yang warna orange tu. Yang warna orange tu makanan yang rendah GI. Dia naik. Janganlah cakap makanan ni langsung tak naik. Awak punya glukosa darah tu naik. Tapi dia naik dalam keadaan sederhana. Nampak? Rendah saja. Sebab tu, nampak tak? Bawah tu dia ada tulis 1 dengan 2. 1 tu maksudnya 1 jam. Kalau makanan tinggi GI, 1 jam dah rasa lapar. Kalau makanan yang rendah GI, 2 ke 3 jam kita akan rasa kenyang je. Okay, so amazing Okay, so tengok dekat sini yang saya cakap ni. Okay, kalau Herbalife Nutrition dia punya GI dia 15 ke 20. Sebab tu saya tak risau makan makanan ni. Okay. Okay, inilah contoh yang saya nak cakap tadi. Apa benda gambar itu? Inilah contoh. Yang merah ni,
Yang merah ni yang makanan tinggi GI kan. Ni contoh-contoh dia. Biskut, kek, aiskrim. Ada tak orang yang pagi dia makan biskut 2 keping, lepas tu tengah hari pula baru dia makan? Tak ada kan? Kalau pagi you makan makanan yang tinggi GI macam biskut tu, mesti dalam poket ke dalam laci ke dalam beg ke mesti ada spare makanan lain. Sebab kita tahu kita akan lapar lagi sekejap lagi. Okay? So nampak ni. Beras putih, okay? Kentang, processed food. Ini makanan boleh katakan nombor 1 rakyat Malaysia lah. Okay? Rakyat Malaysia sangat suka makanan processed food. Okay, betul-betul. Kecil-kecil, anak kecil-kecil dah pagi dah processed food. Okay? Saya tak cakap orang, saya cakap ke diri saya. Okay? Dulu saya lah. Saya ibu yang sibuk suka cari makanan yang cepat. Processed food lah, fast food lah. Okay? Segala sosial nugget, semua saya simpan dalam peti sejuk tu. Pagi anak sarapannya itu bawa bekal lagi ke sekolah. Sebab halal kan? Memang halal dan sedap. Anak suka, jadi saya bagi. Nampak? Saya bagi makanan yang tak sihat pada anak. Sayang anak, tapi bagi yang tak sihat pada anak. Okay, so bila saya belajar, saya faham, saya nak sihat, saya kena tukar je makan. Bukan je jangan tak makan. Okay, saya pun tukar makan. Okay, saya tukar ambil beras yang perang, saya mula belajar makan sayur. Okay, okay, makan lah. Paling best sekali saya suka shake. Tu je. Sebab tu saya dulu turun berat 14 kilo saya pagi malam makan shake. Saya nasi makan tengah hari je. Sekali je saya makan nasi. Okay. So, kita pergi kepada sesi yang paling best. Okay, sesi yang paling best. Kejap lagi kita dalam 9.30 kita minta Coach Aziz kalau dia ada untuk wrap up sikit. Okay, sesi yang paling best sharing testimoni. Sebab apa? Mendengar cerita. Saya pergi kelab dulu, saya bukan faham sangat apa coach tu cakap. Lepas tu coach tu kata apa pula tahu? Dia kata, okay, siapa yang datang kelab hari ni tak faham, buat macam ni. Yes, saya masih normal. Tarik nafas. Okay. Normal. Kalau you masuk hari ni, you tak berapa faham sangat apa coach Aiman cakap. Okay. It's okay, normal. Sebab tu kena masuk selalu. So, kita akan pergi ke perkongsian testimoni. Saya dah pinang awal-awal dah dia ni tau. Kau? Okay, kita menjemput tetamu Coach Rizwan daripada Ipoh. Okay, nak dengar sharing kan? Dengar cerita best. Okay, kita jemput Abang Syahrul kita. Bukan abang dah ni. Adik. Dia dah makin muda. Okay, jemput share testimoni. Nama, umur, daripada mana, dulu macam mana. Okay, bagi tepukan dulu dekat adik Syarul kita. Gitu. Okay, silakan Syarul. Dengar dah? Dengar. Dengar, baik. Okey, assalamualaikum. Aku pula nak cakap. Silap. Okey, dipersilakan. Nanti siap baca apa dia duduk. Alah bagi je. Bagi Syarul pegang. Okey. Jangan senang. Okey Syarul. Dah nampak dah. Okey. Okey, nama, umur, daripada mana? Assalamualaikum. Nama saya Syarul dari Ipoh. Apa ni? Umur berapa? Umur 40? 41 tahun. Masih muda. Masih Masih bujang. Tahun ni tak kahwin lagi. Oh, bujang lagi. Bujang ni. Anak dua. Dia kata tahun ni dia tak kahwin lagi. Oh, gitu. Okey Syarul, saya cerita. Dulu Syarul macam mana? Tabiat makan, ada tak masalah kesihatan? Dulu
Dulu pagi makan apa? Dulu tak banyak makan. Memang A lah. Pagi nasi lemak, canai, mi kari. Nasi lemak, roti canai, mi kari. Ha. Air? Teh ais. Teh ais. Masya Allah. Ha, tidak bagi. Kaya kedai tu kan? Kaya memang ada kaya. Sebab saya. Okey, jadi apa kesan bila duk makan makanan yang orang kata macam tu lah, yang macam wow sangat tu, apa jadi dekat Syarul? Bila duk amalkan makan tu, lama-lama jadi kesihatan di tak cantik lah. Lama jadi benda semput, penat. Badan jadi besar. Berat badan menaik secara mendadak. Okey, Syarul terus. Bila Naik sampai berapa kilo? lebih 160. 160 Guys, kilo. dengar tak? 100 lebih daripada 160 kilo. Saiz 3 orang tu. Kurang. Okey, apa cabaran kesihatan Syarul? Yelah, bila dah sampai 160 kilo tu memang bukan besya-besya dah tu. Cabarannya jadi penat lah. Penat. Lepas tu doktor sakan tak boleh minum air banyak. Lepas tu kencing manis dah tinggi. Semput tu memang ada lah. Tak buat kerja berat. Yang paling syok, tak boleh minum air banyak lah. Oh, itu paling jam lah. Satu hari untuk botol kecil, minum botol kecil tu ya. Okey. So lepas Syarul datang sarapan kan? Sebab datang sarapan kelab nutrisi ni memang kena minum air. Tu lah. Okey, so macam mana Syarul dengan masalah tak boleh kencing tu? Lepas sarapan. Sebenarnya doktor bagi ubat. Tapi selepas saya join minum nutrisi ni, hari kedua tu saya tak makan ubat. Tapi boleh kencing macam masa makan ubat. Hari kedua. Lepas tu hari ketiga saya tak makan ubat lagi. Dan lah sampai sekarang saya tak makan ubat lah. Okey Syarul. Syarul kata dulu, Syarul ada tak cabaran kesihatan lain? Saya rasa Syarul ada diabetes tak dulu? Ada. Pakai ubat tinggi, kencing manis, kolesterol. Hari-hari makan ubat tu? Hari-hari. Oh, Masya Allah. Okey, jadi sekarang ni, lepas bersama dengan nutrisi ni, nak tahu juga ni apa jadi ni. Lepas makan nutrisi ni, jadi macam mana dah? Lepas makan nutrisi ni, result kencing manis, dah menurun. Jadi sekarang jadi 4.2 lah. Wow. Sebelum ni doktor bagi jarum insulin. Cucuk. Okey, pernah kena cucuk insulin lah? Dekat hospital pernah. Bila dah keluar, doktor bagi insulin kat rumah. Tapi saya tak cucuk lah. Saya langgar je lah. Tapi Sekarang ni dah 4.2 bacaan. Bacaan alhamdulillah 4.2. Makan ubat tak? Tak. Wow, luar biasa. Ubat makan dah. Okey, Syarul. Okey, Syarul. Okey, kita tanya berat badan lah. Makin naik ke, makin turun ke, macam mana? Makin turun. Sekarang dah 141 lah. Wow. Tolak. 160 tolak 141. Berapa kilo? 20 kilo. 19-20 kilo lah. 19 kilo. Amazing. Luar biasa. InsyaAllah. So, badan rasa macam mana Syarul sekarang ni? Badan alhamdulillah. Saya dengar kata dah boleh bersenam Boleh senam. Dulu bersukan lah. Bila dah besar, kena berhenti lah.
Okey, tahniah. Bagi tepukan kepada Syarul. Terima kasih pada Syarul, luar biasa. So, Syarul, satu soalan daripada Kak. Nak turun berapa kilo lagi? Bagi 40 kilo lagi. Wah, siapa percaya Syarul boleh turun lagi 40 kilo? Type kat situ. Saya percaya. Okey, kita doakan. Okey, adik Syarul kita yang tahun ni belum kahwin, okey, dapat turun 40 kilo dengan lebih sihat. Amazing, okey. Okey, so terima kasih kepada Syarul. Tahniah. Okey, itu saja perkongsian sebab ada lagi ke yang nak berkongsi sebelum saya nak pass kepada Maulana Aziz. Okey, ada yang nak share? Okey, kalau tak ada, saya terus jemput Coach Aziz kita. Teacher, Abang Aziz nak wrap up tak? Maulana tunjuk muka semua senyap. Assalamualaikum. Kenapa ni Ana? Saya kenapa ni? Oh ya, kenapa ya Abang Aziz? Kena wrap up. Wrap up lah sikit Abang Aziz. Pesanan ringkas. Oh, dengar bunyi macam carut risau agak ni. Okey, saya wrap up sekarang. Okey. Oh, Ji Saudi, siapa dia ni? Kak Ji, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ana, perkongsian sangat luar biasa. Masya-Allah, tabarakallah. Hari ini sangat berbangga. Permulaan kelab kecoh sihat online ni dibacakan muhtakhar hadis oleh insan luar biasa kita. Allah Maulana Ruhu Amin. Masya-Allah, tabarakallah. Supaya jadi keberkatan buat semua yang ada dalam ni ya. Sebab mengamalkan muhtakhar hadis ni sebenarnya memakmurkan kehidupan kita. Jadi sama-samalah kita praktikkan ya dalam kelab kecoh sihat online ni supaya menjadi acara tetap dalam kelab kita setiap hari. InsyaAllah, tabarakallah. Okey. Pada topik hari ni, terima kasih kepada semua. Kak Ji ada, Kak Rozia. Kak Imah ada, Kak Imah. Kak Imah ada. Terima kasih semua yang hadir hari ni. Tadi dengar kongsian apa tadi tu? Apa nama Abang Sarul 160 kilo. Allahu Akbar. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, saya wrap up balik Kak Asna. Okey, terima kasih. Okey, saya nak bagi tahu tentang glycemic index ni. Sebenarnya glycemic index ni sangat tidak diketahui dalam masyarakat Melayu kita dan tidak pernah diwar-warkan dalam kelas-kelas pembelajaran tentang pemakanan. Sebab apa saya kata gitu? Okey, korang kena tengok. Kalau dulu, zaman kita dulu 10 tahun, 15 tahun dulu, kalau kita pergi hospital, okey, kita akan berjumpa dengan doktor perubatan. Betul tak? Kita nak masuk bilik, kita akan jumpa dengan doktor perubatan. Okey, ambil nombor masuk bilik 3. Yang kita jumpa tu doktor perubatan. Okey, bila kita dah mula sakit, doktor cakap, wah awak ni kecil manis tinggi ni, kena masuk wad, doktor kata. Kita masuk wad. Aku nak tanya korang, pernah tak kau jumpa pegawai pemakanan sepanjang kau pergi hospital? Tak pernah. Pegawai pemakanan ni macam jawatan yang disorok. Macam jawatan belakang bawah tanah jawatan dia. Ni lately ni lah baru timbul pegawai-pegawai pemakanan. Itu pun timbul kat mana? Dekat sharing dalam Facebook. Kita bagi tips macam mana nak mengurangkan kenaikan gula dalam darah. Korok kering dia. Tapi gula kau jual. Penguasaan kau tak buat. Buat tak? Jadi yang ni banyak orang sakit hari ni. Tadi tajuk glycemic index ni, pegawai yang disorok. Betul cikgu. Kita tak dapat jumpa dia. Aku sampai sudah tak tahu pasal nutritionist ni. Tapi bila member-member sakit duduk dalam wad, tunggu ya. Nanti doktor akan bawakan pakar pemakanan. Datanglah baru dapat jumpa pakar pemakanan. Itu pun terlantar dalam wad. Jadi nutritionist ni satu benda yang sangat asing dekat Malaysia 5-16 tahun dulu. Sebab tu bila lahirnya seorang pakar pemakanan, Dr. Hamid Jan daripada USN Kubang Kerian, itulah satu-satunya anak Melayu yang mula-mula menceburi bidang pemakanan. Ayah dia sendiri pun cakap, janganlah awak ambil bidang ni, awak nak kerja benda nanti. Rupa-rupanya seorang tu je ada di Malaysia. Okey. Jadi berkait dengan tajuk glycemic index ni. Okey, korang kena faham apa itu glycemic index. Glycemic index ni macam Ana terang tadi adalah kadar pengukur. Kadar pengukur pecutan gula dalam darah. Yang ni ramai orang salah faham. Ada pula bayangan belakang saya tu. Nampak tu? Wah, Ustaz Toleh bagi pula tu. Okey. Tadi kat rumah dia ni dah ada sini dah. Okey. Kau kena faham. Glycemic index ni dia ada dua tau. Kadang-kadang orang akan tanya kita. Dia kata, alah Abang Aziz, saya tak ada kecil manis. Boleh tak saya makan glycemic index tinggi?
Okey, jawapan ni mudah. Glycemic index ni bagi kau yang tak ada cabaran kesihatan, kau orang tak ada masalah pun. Kau nak makan rendah glycemic index, tinggi glycemic index, sederhana glycemic index, tak ada masalah pun. Tapi risiko dia, kau kena tahu, walaupun kau sihat, gula dalam darah kau normal, kalau kau ambil makanan yang tinggi glycemic index, kelemahan dia makanan yang tinggi glycemic index ni cepat ditukar kepada tenaga. Bila cepat ditukar kepada tenaga, kau orang mudah rasa lapar. Itulah sarapan pagi pukul 8, pukul 10 lapar dah. Pukul 10 lapar, pukul 11 lapar pula, pukul 12 lapar pula, pukul 3 lapar pula, pukul 5 lapar pula. Kerja kau nak makan je kerja kau. Sebab tu hari ni berlaku lebihan kalori dalam badan, yang mana kalori lebihan tu kau tak bakar, ditukar jadi lemak. Hari ni yang kita hadapi masalah hari ni, lemak berlebihan dalam badan berpunca dari pemakanan yang kita ambil. Kita tak boleh nak buat aktiviti. Minta maaf lah Syarul. Kalau Abang Aziz sebut nama Syarul tadi 160 kilo tu, susah nak buat aktiviti. Bukan nak memperkecilkan dia, agak hakikat dan kenyataan. Kalau nak pergi jogging, memanglah tak boleh. Berat tu. Payah nak pergi. Sakit kaki, sakit lutut. Sebab mana? Lemak terkumpul dalam badan kita. Jadi, jangan bagi lemak terkumpul dalam badan. Sebab lemak terkumpul dia menarik satu racun yang nama dia toksin. Dia akan masuk dalam badan kita sekali dengan toksin tu. Okey, jadi kau orang kena ingat, toksin yang terkumpul dalam badan inilah punca penyakit gaya hidup. Okey, glycemic index tadi, balik kepada glycemic index. Okey. Glycemic index dia penting dia untuk orang yang ada diabetes. Saya cakap ikhlas, kalau kau betul-betul nak sihat, diabetes kau 100% normal, kau orang tolonglah makan makanan yang rendah glycemic index tu setiap hari. Okey, kadang-kadang orang Melayu kita dia salah faham. Dia kata, oh kecil manis jangan makan makanan manis. Oh, itu benda yang silap. Mindset yang perlu dibuang dalam pemikiran orang Melayu kita. Orang kecil manis bukan tak boleh makan benda yang manis. Dia tak boleh makan makanan yang tinggi glycemic index. Ada makanan yang manis tetapi tidak menyebabkan gula dalam darah naik. Contoh, pisang. Pisang glycemic index dia 40. 40 ni kategori yang orang kata rendah glycemic index. 55 ke bawah rendah glycemic index. Tidak menyebabkan gula dalam darah naik walaupun manis. Ubi gentang tawar tapi dia punya glycemic index tinggi. Sebab tu kalau kau tengok statistik 3 bangsa, Melayu, India, Cina, cuba kau pergi tengok 3 bangsa ni, bangsa mana yang paling tinggi kencing manis? India. India paling tinggi kencing manis. Percentage. Jangan kira jumlah. Jumlah memang ramai orang Melayu. Sebab pecahan tu orang Melayu paling ramai. Kau ambil percentage yang mengidap kencing manis mengikut bilangan kaum. India paling tinggi. Kadang-kadang kau tengok India, makan tak makan manis sangat. Kari. Tapi ubi gentang, benda-benda macam tinggi glycemic index yang ada dalam makanan mereka tu menyebabkan berlakunya diabetes. Berlakunya diabetes. Jadi pertama kena buang dalam mindset, manis bukan menyebabkan gula dalam darah naik. Belum tentu. Tapi yang glycemic index tinggi pasti menyebabkan gula dalam darah naik. Ni orang kena jaga. Kena jaga. Sebab benda ini, saya tertarik tadi dengan posting saya pagi tadi tentang baja tubuh. Yang mana yang baca Facebook saya tadi boleh baca lah, baja tubuh. Okey, aku semalam baja pokok durian aku. Aku baja pokok durian semalam. Okey, pokok durian aku ni nak baja kena berjadual. Faham tak? Kena maksudnya aku nak bubuh baja folia NPK NPK 555 ni. Okey, anak pokok kena 555. Aku bubuh 2 minggu sekali. Lepas tu baja kimia untuk kuatkan akar aku kena bubuh sebulan sekali. Okey, lepas tu racun racun aku pakai organik, cuka kayu, aku kena seminggu sekali. Kekerapan dia seminggu sekali aku kena. Jadi aku konsisten kena bagi baja pada pokok aku ni kalau nak bagi pokok aku sihat. Tapi alhamdulillah pokok durian saya semua segar bugar ni, masya-Allah tabarakallah dengan izin Allah. Tapi kau orang kena ingat, kau orang makan makanan hari-hari. Ada tak kau orang miss hari makan? Mana ada kau orang miss bulan puasa, kau orang berbuka puasa tu makan? Mana ada kau orang miss tentang makanan? Tapi bila kau makan, kau orang ada satu peluang nak tukar pemakanan tu kepada baja. Ada peluang tu. Jadi dengan makanan yang kita ambil tu kita jadikan baja. Jadikan baja tubuh. Sebab baja hasil dia tak akan berlaku dalam satu hari bah. Hasil tak akan berlaku dalam satu hari. Pokok durian ni kalau kau dah ubuh baja folia terbaik pun, kau nak tengok hasil dia pun ambil masa 2 minggu. Tapi dengan nutrition, Herbalife Nutrition ni power gila bah. Dia punya nutrisi kau boleh tengok dalam masa 8 ke 10 hari je.
engkau boleh tengok kesan nutrisi dia. Bila saya cakap kesan nutrisi, bukan soal turun berat badan. Jangan salah faham. Jangan hidup nak jual produk menipu orang. Tak boleh gitu. Abang Aziz, makan herbelah ni kuruh ke? Tak semestinya kuruh. Engkau bahas herbelah aku pagi, nasi berani kau bahas pukul 10, pukul 3 kau makan roti canai 2 keping, malam kau bahas nasi berani kambing pula, bila kau orang nak kuruh? Sampai mati kau orang tak kuruh. Faham tak? Sebab tu kita kena cakap jujur. Abang Aziz, kalau saya ambil herbelah ni boleh kurus ke? Boleh kurus dengan perawalan pemakanan yang baik. Sebab herbelah ni satu kehebatan dia makanan rendah nutrisi, ada segala baja yang tubuh perlu. Kalau pokok perlu NPK, pokok perlu kalsium, badan perlu protein, perlu fiber, perlu karbohidrat kompleks, perlu vitamin, perlu mineral. Dalam satu cawan yang kandung minum ni dah ada semua. Dah ada semua, termasuk 55 zat nutrisi. Ada. Minum. Jangan dengar cakap orang. Kalau dengar cakap orang, mampuhlah kita, boh. Kalau dengar cakap orang, gajah pun mati. Semua tak betul. Oh, tak usah minum shake tu nanti. Kau kena sakit buah pinggang. Masya Allah, tabarakallah. Wah, aku minum teh dia kembung. Kembung perut tak boleh minum. Teh boleh kembung. Allahu Akbar, boh. Inilah pengalaman. Pengalaman kita orang nak share dengan korang ni. Sebenarnya aku nak bagi tahu korang lah. Okay. Orang yang ada cabaran kesihatan ni, tubuh dia macam-macam masalah. Suruh makan pucuk paku tak boleh. Kau Aziz, saya tak boleh makan pucuk paku angin. Makan ubi itu benda ni, ubi kayu ataupun labu. Labu tak boleh, labu angin. Allahu Akbar. Sampai saya tanya ke dia, labu tu masalah ke badan kau yang masalah? Kalau labu tu masalah, Allah tak ceritakan sebagai makanan. Sebab makanan yang Allah cipta ni semua baik untuk tubuh manusia. Cuba kau Google kejap lagi, apa kehebatan labu kuning. Labu kuning tu salah satu dia merupakan sumber serat terbaik untuk tubuh manusia. Labu kuning tu. Kenapa kau tak boleh makan? Sebab badan kau bermasalah. Usus kau dah mula problem. Mula kau jadi masalah, tu tak kena, itu tak kena, ini tak kena. Jadi bila kau restructure balik tubuh kau orang, lama-lama kau pelik. Boleh makan dah labu. Dulu makan pucuk ubi kembung. Sekarang ni tak kembung dah. Sebab mana? Sebab tubuh kau orang dah restructure balik. Dah dibetulkan balik kedudukan dia. Macam mana nak betulkan kedudukan tubuh ni? Pertama sekali kau orang kena jaga daripada segi usus. Sebab tu tadi Ana cakap produk teras kita bermula dengan aloe vera. Bagi aloe vera kat tubuh kita dulu. 1 minit. Ana 1 minit lagi boleh? Nak share? Okey. Semalam saya didatangi oleh seorang insan yang sangat hebat. Okey. Maulana Ruhul tahu lah. Average kayuhan 40, Maulana. Average kayuh 40. Saya didatangi oleh insan yang sangat hebat. Average kayuhan dia 40. 40 ni laju boh. 40 average kayuhan ni. Kayuh 100 km. Bukan dekat-dekat. Kayuh 100 km dengan average kayuhan sebanyak 40. Okey. Dia bercerita. Dia cerita tentang nutrisi. Dia cakap kat saya, Alhamdulillah Abang Aziz, sejak saya mengamalkan Herbalife Nutrition ni, saya rasa stamina saya makin baik. Dia kata, saya pun cerita dengan dia. Okey. Kau tengok kesilapan orang macam kau. Saya cakap dengan dia. Saya cakap kesilapan orang-orang muda macam kau. Umur 34 tahun. Stamina fit. Badan tak gemuk. Boleh lari 21 km. Tapi, engkau perasan tak? Satu hari nanti, Nabi suka makan labu air. Masya Allah, tabarakallah. Okey, engkau tengok aku bagi tahu kau orang. Engkau tengok bila dia orang cecah umur 40 ke 45, engkau tengok kesihatan dia orang dah mula merosot. Engkau tengok kesihatan dia orang dah mula merosot, ada penyakit. Yang tadi yang kayuh basikal 100 km tadi, apa semua tu? Kenapa jadi macam tu? Okey, sebenarnya aku bagi tahu kau, tubuh manusia ni kerosakan pertama akan berlaku kat orang, dia panggil keradangan. Tu Dr. Zakiah ada tu. Depan skrin Dr. Zakiah duduk tu. Keradangan. Atau dalam bahasa orang putih ni dia panggil inflammation. Keradangan tubuh. Okey, engkau kayuh basikal. Engkau kuat. Engkau boleh kayuh basikal. Tak ada masalah. Engkau kuat. Sebab apa kau boleh kayuh basikal? Sebab stamina kau kuat. Mazan kau fit. Umur kau muda. Tetapi bila kau kayuh, kau ambil makanan tinggi gula. Kau ambil makanan tinggi lemak. Kau cakap, alah tak apa. Kejap lagi saya kayuh balik. Saya bakar balik. Tetapi kata terlupa racun yang masuk dalam tubuh kau menyebabkan tubuh kau jadi inflamasi. Ada keradangan. Bila keradangan berlaku dalam tubuh kau orang, masa tu organ kau orang mula rosak. Buah pinggang kau problem, jantung kau orang problem, hati kau berlemak. Masa tu barulah kau tahu. Masa tu orang cakap, makan ubat harga 3,000 sebiji. Kau beli masa tu. Suruh makan shake 300, mahal.
Masa tu dah nak kena kerat kaki, 3,000 sebiji beli. Sebab tu kelas sihat online ni tujuan kita nak bagi kesedaran ke korang. Sudah-sudahlah Kak Ji tu umur berapa dah Kak Ji tu? 40, 50 dah. Sudah-sudahlah makan sedap, makan sihat pula. Sudah-sudah makan sedap, belajar makan sihat. 40 tahun dah makan sedap. Allah dah uji berbagai-bagai cabaran kesihatan. Ni, hak cakap depan awak ni, cakap sedap gigi bukan ada. Tinggal sebelah batang je gigi. Awak tahu tak? Allah, sebelah orang bagi jambu, jenuh aku ngonyek. Jadi jambu orang bagi jambu batu. Allah, jenuh ngonyek. Allah. Allah dah tarik nikmat. Gigi je tu. Allah tarik nikmat gigi je. Bayang kalau Allah tarik nikmat mata. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita tak sedar. Kita tak sedar benda yang Allah bagi kat kita ni special. Sebab benda. Macam Maulana cakap tadi. Bermulanya hari ini kita dengan memaafkan orang. Kita banyak sakit hati. Banyak benci kat orang. Banyak dengki kat orang. Bila kau dengki kat orang, energi negatif masuk dalam tubuh kau orang, menyebabkan orang lagi cepat rasa sakit. Lagi cepat rasa stres. Lagi cepat rasa penat. Tu yang jadi hari ini. Jadi, belajar betul-betul kat sini. Cuma doakan. Minta tolong yang ada dalam ni semua. Doakan apa ilmu yang disampaikan kat sini menjadi ilmu yang bermanfaat. Buat kos-kos yang sampai kat sini. Sebab ni jelah satu jariah kami yang dibawa ke dalam kubur tu esok. Amalan lain tak tahulah nampak ke tidak. Tapi hak ni memang nampaklah semoga diangkat sebagai satu jariah. Kalau orang-orang ada kat sini dah mula dapat kesihatan yang baik. Dulu ada kecil manis, sekarang ni dah sihat. Dulu ada darah tinggi, sekarang ni dah normal. Allahu Akbar. Jadi itu je doa saya buat semua yang hadir hari ini. Sebab engkau ada banyak mana duit pun, engkau tentu boleh beli nilai sihat. Tu kau orang kena faham. Macam aku dah faham. Ada 3 guni duit pun bukan boleh beli sihat. Tak boleh beli. Sihat kau tak boleh beli. Masa tu baru kau tahu sebab tu saya tertarik dengan perkongsian dalam TikTok baru ni seorang negro dia berkongsi benda. Engkau boleh beli jam. Betul? Tapi engkau tak boleh beli masa. Betul? Engkau boleh beli katil mahal. Kau tak boleh beli tidur. Tidur kau tak boleh beli. Tidur kau tak boleh beli. Jadi banyak perkongsian dia. Jadi saya tertarik tadi dengan perkongsian tu. Semoga perkongsian Ana hari ini dan perkongsian Maulana Ruhul ni menjadi satu manfaat lah buat semua yang ada dalam ni. Cuma saya minta tolong dengan korang. Saya minta tolong dengan korang. Pagi-pagi tu masa mutakar hadis tu dibaca, masuk awal. Sebab saya masa kita buat dalam bulan puasa dulu, Maulana Ruhul Amin terangkan yang dalam Al-Quran tu adalah mujizat. Quran tu mujizat. Sebab tu ada orang hebat dia boleh hafal Al-Quran tu. Ada orang hebat. Kalau novel belum tentu kita boleh hafal novel. Tapi Quran boleh hafal. Walaupun ayat dia banyak, ada orang boleh hafal Quran. Letak dalam dada mereka je Al-Quran ni. Sebab mana? Sebab mujizat. Jadi dalam kelak kecoh sihat ni kita bawa mujizat dia. Pembuka kita dengan mujizat. Tak banyak pun. Mungkin 2-3 baris je kita akan baca mutakar hadis ni. Tapi kita akan jadikan acara tetap. Supaya benda? Supaya kelak kecoh sihat ni makmur. Supaya kehidupan yang ada dalam ni semua makmur. Supaya semua kita diberi rahmatnya. Nampak benda ni simple. Tapi tidak dijadi amalan oleh orang Islam kita hari ni. Dah jauh. Amalan kita dah jauh. Jadi kita nak bawa balik amalan ni dalam kehidupan harian. Kalau aku tak baca dalam kelak kecoh sihat online ni pun, engkau belilah mutakar hadis tu, engkau bacalah kat rumah korang. Baca benda ni. Jadikan salah satu amalan. Okey, jadi anak dah merepek jauh dah ni. Aku ni dah payah bercakap. Kalau dah bercakap ni payah berhenti. Itu masalahnya. Okey, itu saja perkongsian saya. Saya serah balik kepada host kita yang luar biasa. Okey, kalau yang mana baik itu perkongsian saya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik itu datang daripada kekurangan dan kelemahan dari diri saya sendiri. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bye. Kawan nak layan ni. Kawan dua Maulana tepi kawan ni. Okey, terima kasih kepada Coach Aziz kita. Macam biasalah kan. Masya-Allah, bila Coach Aziz je halakan muka dia dekat kamera, semua terpaku. Kalau boleh 1 jam pun tak apa dia bercakap kan. Perkongsian yang sangat menarik, masya-Allah, luar biasa. Thank you kepada semua rakan kelab yang hadir hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat dan panjang-panjangkan ilmu ni. Share pada rakan anda, share di media sosial apa yang anda belajar. Apa yang tersentuh, apa benda cerita yang tersentuh hati kita, just share. Ajak orang mula berubah, cari nikmat kesihatan tu. So untuk esok, semua orang tahu kita punya kelab Isnin sampai Khamis, waktu yang sama. So ingat macam
Coach Aziz pesan tadi masuk awal, okay? Masuk awal. Nanti ada yang tertinggal, okay? Okay, so esok okay, kita ada perkongsian lagi best, okay, daripada Coach Lin Gorgeous, okay? Kak Lin ada ke? Kalau tak ada, saya terus je. Okay, topik dia sangat penting. Ni topik hari ni dah belajar tentang GI. Esok ada lagi bagus. Okay, esok tentang jantung. Okay, mesti nak jantung yang sihat kan? Okay, so esok log in awal. Okay, pukul 8.30 pagi. So, kita bersama dengan Coach Lin. Okay, so saya nak jemput sekali lagi Ustaz Soleh. Ada ke Ustaz Soleh untuk menangguhkan majlis kita? Dia boleh lompat-lompat, dia pergi kelab lain pula. Lepas ni nak gitu pula. Okey. Baik. Jom kita sama-sama tangguhkan kelab kita, kelab kecoh kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, terima kasih semua. Jumpa di waktu yang sama esok. Aku nak tanya buat geng-geng kata pelaburan. Okey, terima kasih Coach Ustaz Soleh. Okey, terima kasih semua yang log in hari ni. Okey, jom buka video, kita nak ambil gambar. Kita nak update dah. Okey, jom, ready. Betulkan tudung. Okey, halakan muka anda di skrin. Weh, Teacher Aira pakai topi ya? Okey, jom. Siapa nak ambil gambar? Saya ambil Okay, sekejap bagi love sekejap lah. Okay. Siapa ada love bagi love? Yang tak ada love, buat macam ni. Okay, macam ni. Okay, 3, 2, 1. Senyum guys, senyum. 3, 2, 1. Okay, amazing. Tahniah you all. Okay, luar biasa. Okay, thank you kepada tim Abang Aziz. Okay, Dr.